menghadapi negara kita, bukan negara je, seluruh dunia mengalami pandemik COVID-19 ni. Apa yang kita lihat, ramai pengusaha-pengusaha restoran telah hubungi saya. Mereka telah luahkan berbagai masalah di mana kerajaan perlu ambil berat dan lihat berkenaan isu ni, di mana pengusaha-pengusaha restoran ni kebanyakan mereka adalah penyewa dan ada penyewa ni tak nak bagi potongan sewa, langsung tak nak bagi potongan sewa. Kebiasaannya pengusaha-pengusaha restoran ni mereka menyewa dengan kadar harga yang tinggi. Ada yang RM10,000, RM15,000, RM25,000, RM30,000 sehingga RM100,000. Harga sewa setiap bulan perlu dibayar. Jadi dalam perkara ini kita lihat owner bangunan tersebut tak nak bagi diskaun langsung. Ada yang dapat, ada yang langsung tak dapat. Jadi apabila restoran dihadkan supaya makanan boleh dibungkus saja, tak dibenarkan pelanggan masuk duduk di meja, memang sambutan pelanggan ni dah kurang. Memang tak ada langsung, cuma mengarahkan online. Online pun berapa kerat je orang order makan. Sebab kebanyakannya pengguna ataupun rakyat ni duduk di rumah, mereka masak dan makan. Dan apa akan berlaku kepada pengusaha restoran ni? Ya, ada pihak kata antara nyawa dengan untung, yang mana mustahak. Ada yang mempersoalkan perkara tersebut, antara nyawa dengan untung, yang mana yang diutamakan. Apa yang kita lihat hari ni, kebajikan pengusaha restoran ni, siapa nak bela? Siapa nak bela? Orang makan gaji tak apa, yang duduk miaga ni kena bayar sewa, kena bayar pinjaman bank, dan berbagai pinjaman kena bayar. Maka hari ni kita lihat ramai, termasuk restoran Mamak. Hari ni Persatuan Malbari Mali Ali ada sebelah saya, persatuan, dan mewakili Persatuan Pengusaha Melayu ada juga, di mana termasuk untuk kaum Cina di mana kita lihat hari ini mereka betul-betul dah tenak dah paras kritikal. Di mana kita lihat, biasa orang kata restoran Mamak ni kebal, memang susah nak gulung tikar. Dan akhirnya hari ni kita lihat memang dah ramai, dekat 90% hampir nak gulung tikar. Bayangkan kalau restoran Mamak boleh gulung tikar, cuba bayangkan restoran-restoran lain, apa akan berlaku? Bukan berlaku, apa dah terjadi. Jadi kerajaan perlu menyelamatkan pengusaha-pengusaha restoran daripada mereka terus gulung tikar ataupun bankrupt, muflis. Negara akan hilang sumber pendapatan dari segi cukai. Memang akan satu kehilangan besar akan berlaku. Apa yang kita lihat hari ini, di mana hasil perbincangan dengan semua pengusaha, hari ini mereka memohon kerajaan Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, begitu juga dengan MKN, cuba kaji balik, wujudkan satu kaedah supaya satu meja boleh ada 2 pelanggan saja. Hadkan 2 ataupun 1 pelanggan, sekurang-kurangnya orang yang datang duduk makan, sambil makan boleh bungkus. Ini yang kita minta sangat kerajaan perlu kaji. Dan akhirnya kerajaan juga susah, di mana mereka tak dapat bayar pinjaman. Macam contoh pinjaman Tekun, Mara, Bank Simpanan Nasional, Bank Rakyat, SME Bank, memang mereka tak dapat bayar. Bank pun tak dapat hasil. Jadi akhirnya apa akan berlaku? Jadi kerajaan perlu kaji sedalam-dalamnya. Ramai kata antara nyawa dengan untung, yang mana kita pilih? Kalau pengusaha ni gulung tikar, muflis, apa akan berlaku? Ini kita perlu ambil kira dalam isu ni. Kita memohon rayuan kepada kerajaan. Dan tentu kalau semua pengusaha memang mereka akan ikut SOP. Kalau SOP ketat dilaksanakan, InsyaAllah mereka akan ikut, mereka akan patuhi. Ini yang kita minta.
Jadi kerajaan perlu kaji. Kita perlu menyelamatkan bukan nyawa aja, kebajikan rakyat dan sebagainya. Kita tak nak airnya ke gulung tikar bungkus. Memang tutup terus. Bila tutup terus, implikasi dia penyewa bangunan ni pun bermasalah. Mereka pun tak dapat bayar bank dan sebagainya. Akhirnya memang negara dalam situasi tenat. Dari segi ekonomi akan jadi tenat. Jadi hari ini ikhlas mencadangkan supaya sekurang-kurangnya mereka dapat duduk makan. Sambil makan mereka dapat bungkus. Sekurang-kurangnya satu meja 1 hingga 2 orang. Ini yang kita minta sangat hari ini. Ada soalan? Ada soalan tak? Betul. Ya. Statistik restoran-restoran yang Mamak ni berapa lama yang terlibat ni? Restoran ni bukan restoran Mamak je lah. Apa yang kita lihat, hampir 60,000 restoran akan gulung tikar. Gulung tikar memang akan bankrupt. Ini yang kita dapat lihat khususnya di Lembah Kelang ni. Oleh Sentuhan Selangor dan Negeri Sembilan, Johor, bandar-bandar besar ni memang akan tutup. Sebab sewa tinggi. Tinggi betul sewa. Dan ada penyewa lot ni dia tak nak kurang langsung. Nak sewa-sewa tak nak keluar je lah. Sebab mereka, pengusaha restoran ni, mereka dah buat renovation cantik-cantik. Jadi penyewa lot tersebut tekan. Tak nak keluar lah. Tapi pengusaha restoran dah buat renovation sampai 1 juta ringgit. Ada yang 100 ribu hingga 1 juta ringgit. Mereka dah keluar modal, dah buat renovation cantik-cantik. Dan akhirnya penyewa lot tu tekan semua pengusaha restoran. You kena bayar penuh. Ini yang sedang berlaku ni. Ya. Ya. Kadar bayaran sewa, tengok kawasan. Ada yang 5,000, 3,000 hingga 100,000, hingga 150,000. Ada kadar sewa ni. Kalau kita ambil dalam mall lagi mahal kan. Ini yang kita dah kaji. Dan kita minta jasa baik kerajaan perlu cari jalan wujudkan satu SOP yang ketat supaya sekurang-kurangnya pengusaha restoran ni ada lega sikit lah, dapat bernafas sikit kan. Sekurang-kurangnya 1 meja 1 pelanggan atau 2 pelanggan dibenarkan. Ini yang kita minta. Datuk, menurut pandangan Datuk, Ya. mungkinkah disebabkan PKP 1 atau PKP 2 perbezaan yang menyebabkan jadi begitu? Ya. Sebab PKP 2 ni berbeza dengan PKP 1. PKP 1 jelas, di mana jelas kena tutup total lockdown. Yang PKP yang 2.0 ni celaru sikit lah. Celaru sikit. Jadi macam contoh, shopping mall boleh buka tapi pengusaha pakaian tak dibenarkan buka. Tapi sewa kena bayar. Ini yang berlaku ni. Ramai tak faham. Sama juga pasar malam, pengusaha pakaian tak dibenarkan buka. Jadi kita minta satu SOP yang sesuai untuk pengusaha-pengusaha restoran perlu dilaksana dengan kadar segera. Tak ada ramai akan gulung tikar satu peringkat pada PRU 15. Khususnya peniaga-peniaga pengusaha ni, mungkin mereka malas nak undi siapa-siapa pun. Sebab orang politik semua senyap, tutup mulut. Tak ada siapa yang nak ke depan bantu mereka, bela nasib mereka. Ini yang sedang berlaku hari ini. Ada soalan? Ya? Dari segi jualan ni 95% mereka dah hilang punca pendapatan. 95%. Ya. Ya, maksudnya kalau mereka biasa untung RM1,000, hari ni mereka dapat RM500 je. Jualan belum kira untung lagi, belum tolak apa kos apa. Katakan hari ni mereka dapat kutip, biasa dapat kutip RM1,000, hari ni mereka dapat kutip 5% je daripada jumlah tu. Artinya RM50 lah. Faham Ya. Itu belum tentu untuk, tak ada untung, memang rugi.
katakan hari ni restoran ni mereka tiap-tiap bulan dapat kutip RM10,000. Belum tolak untung rugi apa ni, belum tolak lagi. Kutipan jualan RM10,000. Dan hari ni mereka dapat RM500 je jualan. Ini yang berlaku. Jadi mana ada untung, semua rugi. Jadi kita kerajaan perlu selamatkan pengusaha-pengusaha restoran ni. Tak kira restoran mana lah, kita perlu selamatkan. Ada soalan lagi? Boleh ada. Dari restoran ni. Boleh? Buka mas. Ini wakil daripada Perwasi Malayali Association. Kuat sikit. Okay. Cakap. Apa yang saya cakap tadi? Minta tolong kerajaan. Boleh start. Okey, boleh. Kami dari Perwasi Malayali Association. So, kami mintalah kalau boleh buka balik restoran 1 kursi atau 2 kursi. Itu je kami minta. Sama dengan Dato' lah tadi. Itu je. Ada soalan? Bagaimana kerajaan untuk bertahan berapa lama? Macam ni memang tak boleh tahan. Kita rugi. Tapi terpaksa lah kita buka kedai ni. Sebab kita renovation banyak, kita tunggu masa depan kita. Ya? Rumah seluruh Malaysia sama lah. Bagi tahu. Seluruh Malaysia sama je. Restoran-restoran semua sama. Tak ada any defect. Ya, ada pernah tutup. Dalam saya punya branch, 6 branch tutup. 6 cawangan tutup lah. Ya. Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Persatuan Medan Selera Desa Tasik sebagai pengurusi. Saya baru tubuh sebab keadaan tenat merangkap perkom. Jadi di mana Medan Selera pun terbabit, apatah lagi restoran yang modal besar, modal kecil pun terbabit. Tak boleh menega, orang tak datang. Jadi orang dalam keadaan ketakutan penyakit virus COVID. Jadi kita pun harap kerajaan fikir masak-masak. Adakah SOP yang dijalankan satu meja 2 orang ni, adakah punca virus? Kita pun nak tahu ke kedai-kedai Medan Selera ni, adakah SOP dulu yang digunakan 2 orang satu meja ni terbabit juga terjangkit COVID? Kita nak pasti. Jadi Kementerian Kesihatan perlu ada data tu. Yang mana restoran yang orang kunjung dalam restoran tu ramai terbabit dalam virus tu. Ini punca dia. Kita nak tahu. Kalau berbahaya, okey, buat satu kali panduan, kaji balik. Jika tak bahaya, mungkin datang daripada orang ramai, datang daripada shopping ke, datang pada masjid ke. Tapi saya tak pernah dengar datang daripada restoran, betul tak? Ada ke? Kenapa diperketatkan restoran ataupun kedai makan pasar malam? Mungkin satu ni lah tempat orang ramai, tapi kalau kedai makan dia ikut SOP apa kan, tak mustahil lah, tak boleh bagi peluang kan. Ini melibatkan ekonomi, tak kira lah baik daripada negara, baik daripada pengusaha kan. Jika kerajaan tak fikir secara meluas, rakyat akan menderita lah. Bermakna ramai yang jadi miskin, jadi susah. Jadi last sekali apabila last sekali punca pencarian dah tak dapat dicari dengan halal, jenayah akan meningkat.
mencuri, meragut, bertambah. Bukan nak survival hidup. Anak di rumah, nak disara, hutang nak dibayar, semua kena kira. Orang politik kena bijak. Siapa yang bijak? Inilah rakyat duk rati. Kalau orang politik tak bijak, maka kami sebagai rakyat biasa ni akan menolak lah. Kalau bijak, dapat mengatasi COVID dengan kebijaksanaan, rakyat pun boleh cari makan, virus pun hilang, kami respect. Itu kerajaan yang betul-betul bijak. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Ada soalan lagi? Tak. Ini. Saya sebagai wakil pada Melayu, kedai-kedai makan Melayu, restoran Melayu. Saya nanti last. Jadi apa pertanyaan lagi? Satu hari kos berapa dah untung dia kalau Sekarang ni saya nak cakap, kos Medan Selera pun, kedai makan pun, kalau dia nak masak, orang-orang pun 300, collection dia 700. Saya tolak-tolak, untung 200. Sekarang tak boleh. Kadang sekarang masakan tu kadang dia terpaksa return, masak panaskan balik. Tapi customer makan pun kadang ni jarang-jarang masuk, jadi dia pun tak boleh tahan, kadang terpaksa tutup juga. Ini kedai makan, gerai makan yang kecil, apatah lagi restoran. Bungkus lah. Saya ingat lagi tak sampai 2 minggu, 3 minggu habis. Semua akan menerima, orang kata, perubahan ekonomi barulah. Ekonomi ni hancur lah, kena buat baru balik lah. Tak tahulah kerajaan nak ubah cara mana. Itu kita tak pastilah. kerajaan ada perlukan beberapa package insentif untuk ada tak perlu manfaat daripada package ni saya tahu. Package yang ada pun sekarang ni ada orang kata package saja tinggal. Yang setengah ni tak dapat package. Bukan 100% semua kerajaan boleh bantu dengan package. Rakyat pun tak nak sebenarnya package ni. Rakyat nak peluang. Ini peluang. Habuan-habuan ni dia tak nak. Dia nak peluang, memudahkan dia boleh menjalankan aktiviti perniagaan. Kalau bantuan ni sampai bila? Besok tak boleh lah habis bantuan. Habis. Tapi yang dia tunggu sekarang ni peluang. Bagi peluang dan ruang. Dia boleh berniaga dengan bermakna rakyat pun takut sekarang ni nak keluar. Berapa ramai yang rakyat yang berani keluar. Jadi oleh kerana sekatan terlampau banyak, pergerakan COVID di atas jalan ni terlampau banyak. Sekat sana. Kalau tak sekat COVID merebak. Berbanding di shopping komplek. Ini beza. Sekatan ni pergi sana sekat, pergi sini sekat. Jadi rakyat nak pergi kedai makan pun takut. Satu, dia bukan takut COVID, takut polis. Kena pergi balai, buat laporan dulu. Nak pergi sempadan belah sana, katalah dia duduk kat border. Restoran ada di Negeri Sembilan, dia duduk sempadan Selangor. Dia nak sebarang tu kena minta surat polis. Kenapa nak pergi mana? Nak pergi kedai makan? Tak boleh. Contohlah, kedai makan pun mati lah. Okey. Itu kerajaan kena peka bijak. Sebab orang politik ni bijak. Yang jadi pemimpin ni, dia bijak mengatasi masalah rakyat. Barulah hidup sempurna, aman, damai. Ini kita nak. Rakyat nanti hidup selesa, aman, damai. Ini yang kita nak. Okey. Dari sistem sewa kerajaan, kesusahan PKP, mulai restoran mungkin merujuk kepada restoran lah. Tetapi kalau mulai kedai bawah B40 ni,
restoran penyaja ni, kemungkinan yang kita dengar kasih saja. Tapi tak adalah kata mereka mendapat melalui SSM saja. Yang tu saja yang saya yang dengar. Tak tahulah yang lain kita tak dapat tahu lah. Info mungkin tak sampai daripada saya ke, saya tak tahu. Lain bagi Mr. Kelvin. Kelvin. Okay. Hai, selamat tengah hari. Saya pengusaha restoran Cina. Apa yang dikatakan oleh pengusaha Wakil Melayu adalah sama keadaan ke semua kedai-kedai restoran Cina buat masa kini. Kesemua medan selera pun mengalami situasi yang sama dengan medan selera Melayu. Yang restoran saya kini kebanyakan restoran Cina mengalami apa yang dicontohkan, dikatakan dari Dato' tadi. Kita perlu bayar sewa, bukan cuma bayar sewa, kita perlu bayar hostel, gaji kepada masak, elektrik, untuk peti-peti sejuk dan yang kita gunakan dalam restoran ini. Sebab kini kita tidak boleh membuat bisnes. Yang saya harap keadaan boleh mengaji semula tentang hal isu ini. Terima kasih. Soalan. Wakil niaga atau just Sendiri. Okay, tuan ni sekarang ni untuk Chinese New Year ni preparation, so macam mana tengok sekarang ni untuk kedai? Tidak boleh menjalankan sebarang bisnes. Yes. Jadi last year berapa last year kan ada makan besar kan? Yes. Tapi sekarang okey, sekarang ni makan besar belum sekali tengok? Tidak boleh jalan. Boleh tak? Tidak boleh jalan. So berapa keuntungan satu hari? Jualan. Jualan. Jualan yang hari berapa yang dapat? Cuma sales saja lebih kurang 5,000 ke 10,000. Sebelum itu sales, jualan. Sebelum PKP lah. Yes. Sekarang berapa you punya? Sekarang you boleh dapat berapa? Satu bulan, satu hari berapa? Satu bulan berapa you boleh dapat? Satu bulan lebih kurang, satu hari sekarang kadang-kadang 1,000 atau 1,000 lebih. So satu bulan lebih kurang 30,000. Itu pun tak cukup, nak kena bayar ke semua gaji, electric bill dengan sewa. Sewa je 25,000 Sewa dia 25,000. Bagi tahu sewa berapa? Sewa kedai. Sewa kedai saya 26,000. Memang ada untung lah. Ada untung. Yang berkenaan dengan beberapa sekitar program bantuan ni, bantuan kerajaan, dan adakah ia mencukupi dan perlu ditambah dari bantuan yang diberikan oleh kerajaan? Adakah ia mencukupi ataupun perlu ditambah lagi? Sebab kerajaan pun tak mampu tambah. Sebab ekonomi negara pun memang meleset, jatuh. Jadi sekadar 3,000 untuk bagi sedap orang dengar, 3,000 one off sekali tu. Kalau 3,000 bagi dengan 12 bulan, baru berapa? Itu untuk family boleh lah. Untuk 1-2 orang makan boleh lah. Tapi untuk sudut perniagaan memang tak mampu. Memang tak mampu. Lagipun buat masa sekarang pinjaman bank ataupun mana-mana pinjaman pun bukan senang dapat. Susah dapat. Memang susah dapat. Bank pun tak berani bagi pinjaman. Ini yang berlaku. Jadi macam mana mereka nak cari pusingan modal untuk mempertahankan perniagaan mereka? Dah tentu tak dapat. Sebab bank pun tak berani bagi pinjaman.
Dan sekarang ni hampir 90% akan gulung tikar, sedang dan akan gulung tikar. Seluruh Malaysia 90% memang akan gulung tikar. Ya. Yeah. Dan ini merangkumi semua perniagaan. Semua perniagaan. Datuk juga lantang memperjuangkan nasib peniaga pasar malam. Ya. Yeah. Dan uptown. Sekarang kerajaan telah benarkan pasar malam beroperasi. Ya. Yeah. Tapi secara umum ni Datuk, boleh Datuk jelaskan kesukaran yang telah mereka hadapi sejak setahun yang lepas. Ya. Yeah. Sekarang, Datuk jelaskan. Hidup mereka memamperit lah. Sebab mereka cari income harian, pendapatan harian untuk belanja anak sekolah, untuk belanja nak bayar duit api, bil air, sewa rumah. Kalau pendapatan harian terjejas, mana mereka nak bayar? Macam mana mereka nak bayar? Jadi hari ini situasi peniaga ni dalam situasi betul-betul dalam situasi tekanan hidup lah. Melibatkan setiap keluarga peniaga ni dalam hidup suasana tekanan. Memang betul-betul dalam situasi tekanan hidup. Ini yang sedang mereka mengalami. Jadi sekiranya kerajaan silap cakap ataupun kenyataan-kenyataan yang keluarkan oleh kerajaan, memang mereka akan rasa dalam situasi tertekan ni, mereka akan rasa tentu mereka akan marah kepada kerajaan. Jadi kerajaan perlu berhati-hati dalam situasi sekarang ni. Apabila nak keluar sesuatu kenyataan, bukan peniaga je, rakyat pun dalam situasi tekanan hidup, mereka tetap akan marah kerajaan. Jadi kita harap sangat kerajaan perlu kaji sedalam-dalamnya sebelum nak keluar sesuatu kenyataan. Kita tahu restoran ni mungkin sudah buka kedai kucing rambut, jadi mungkin selepas ni kedai makan juga Tak, bukan mungkin. Kalau kerajaan tak bagi peluang, Ikhlas akan kutip semua data seluruh pengusaha restoran ni. Kita akan kemukakan kepada kerajaan, okey, sekian-sekian ramai akan bankrupt, sekian-sekian ramai ni bertanggung beban dengan hutang ni. Kaedah kita minta kerajaan bagi satu kaedah macam mana kita nak selamatkan mereka ni daripada jatuh bankrupt ataupun muflis. Ini yang kita akan tuntut daripada kerajaan pusat. Ini yang kita akan tuntut. Ada lagi soalan?